السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masuki ayat 102, 103 dan 104 di surah Yusuf. Anda tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong muka jilid yang keempat, muka surat 629. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wama kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wama tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Sadaqallahul azim. Demikian itu adalah antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk masukkan Yusuf ke dalam perigi, dan mereka sedang mengatur tipu daya. Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya, dan kamu sesekali tidak minta upah kepada mereka terhadap seruanmu itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi sekalian alam. Baik, Allah firman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan kisah saudara Yusuf, sebagaimana Allah meninggikan Yusuf ke atas mereka, menjadikan untuknya kesudahan yang baik, kemenangan, kerajaan, penguasaan, padahal mereka berniat berbuat kejahatan, menghancurkan masa depan baginda, bahkan inginkan kematian untuknya. Jadi seperti yang telah kita huraikan, pendapat dikemukakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya menarik itu, tafsir Al-Manar. Tapi Allah Ta'ala telah pun menetapkan kehendaknya, dan itu yang berlaku bahawa tafsir Al-Manar karangan Al-Imam Muhammad Rashid Ridha ni tak sempurna. Sampai setakat surah Yusuf saja, itu pun tidak sempurna keseluruhannya. Itu guru ataupun syekh mufassir yang hebat ni diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi menariklah untuk kita baca dapatan kajian beliau yang menunjukkan kepada kita bagaimana Ahsanul Qasas ni maksudkan itu, seindah-indah kisah itu, semua berbagai makhluk disebutkan, disenaraikan oleh Allah SWT, manusianya, kisah tentang syaitannya dibawakan, juga tentang binatang-binatang yang terpilih, juga tangkai, jerami, gandum pun turut dibawakan. Jadi di sini menceritakan kepada kita bagaimana proses tarbiyah Allah SWT itu berlaku dengan mihnah-mihnahnya. Dengan mihnah datanglah minhah. Mihnah maknanya ujian, minhah maknanya anugerah. Jadi minhah tidak datang melainkan awalnya ada mihnah. Jadi itu bukannya ihmal, tetapi ia merupakan imhal. Ihmal apa dia tuan? Ihmal merupakan mengabaikan. Ia bukan pengabaian, tetapi merupakan imhal. Bukan ihmal, tetapi imhal. Tapi ia ditangguhkan kerana di situ tadbir urus Allah SWT. Sebab itu kita seringlah berdoa seperti Nabi anjurkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, ya Tuhanku, pilihlah untuk aku dan berikan terbaik untuk aku. Allahumma dabbirli fa inni la uhsinu tadbir. Ya Allah, tadbirlah urusan aku ya Allah, kerana aku ni memanglah jahil dan tidak pandai mentadbir urusanku sendiri. Ataupun doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu dengan sanad yang sahih, iaitu Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah yang mentadbir urusanmu keseluruhannya sekali tanpa campur tangan siapa pun. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya Allah, tetapkan untuk aku. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, baikilah untuk aku semua urusanku, kerana memang aku ni tidak pandai mentadbir urusanku wahai Tuhan. Jadi bila melihat kepada kisah Nabi Yusuf ini, satu persatu perkara yang berlaku itu zahir awalnya nampak ia merupakan satu syarrun, tapi di hujung merupakan khairun. Ini telah saya huraikan pendapat oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam huraiannya terhadap keindahan tasalsulnya, bagaimana sinkronnya peristiwa ini mengikut prosesnya satu persatu rahmat Allah berlaku kepada Nabi yang sangat mulia ni. Jadi kisah ini dan kisah-kisah yang serupa sebahagian daripada perkara gaib yang berlaku pada masa lampau, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kami beritahu kepadamu, sebab dalamnya merupakan suri tauladan bagimu, nasihat bagi orang yang menentangmu. Jadi firman Allah, wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak ada di situ, kamu tidak hadir bersama mereka. Bagaimana kamu boleh menceritakan benda itu detail ketika ditanya? Jadi dalam tafsir Imam Al-Fukhrazi menjelaskan bahawa ini adalah satu usaha giat dilakukan oleh pihak musyrikun yang telah pun tulang belakang dia, backbone kepada kerja-kerja jahat dan juga konspirasi untuk menjatuhkan Nabi itu dilakukan oleh puak Yahudi, yang mereka memberitahu kepada kawan-kawan baik mereka di kalangan musyrikun Mekah, pergi jumpa dengan Muhammad itu, tanya kepadanya kisah Yusuf ala sabili ta'annu
tahanut. Tanya biar nampak bahawa si Muhammad itu merupakan orang jahil, safih, bodoh. Nak cerita bahawa dia pandai sangat, cuba cerita. Falamma akhbarahum ala nahwi alladhi dhakarnahu wa ma huwa ashadu tafsilan mimma huwa fit Taurati. Jadi bila dibawakan kepada mereka kisah itu oleh Nabi SAW dengan bentuk yang begitu jelas, nak dibandingkan dengan kisah yang terdapat dalam Taurat yang tidak jelas, asaru ala kufrihim, malang sekali mereka kekal dalam kekufran mereka. Walam yuslimu, mereka ini tidak mahu masuk Islam. Fata'assafan Nabi SAW, Nabi merasa kecewa dan sedih di atas penolakan mereka itu. Fa'azahullahu ta'ala bihazihil ayah. Lalu Allah turunkan ayat ini, kata Imam Al-Fakhrazi tafsirnya, tafsir Al-Kabir. Ayat ini turun berikutan dengan rasa sedih Nabi terhadap tindakan puak-puak kafirin, musyrikin yang bertanya, kini telah datang jawapan begitu jelas, tapi mereka masih lagi tidak mahu beriman. Ini samalah dengan ayat Allah SWT dalam surah yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Jadi dalam ayat ini mari kita perhatikan bahawa bila Allah memaparkan kisah Nabi Yusuf, ini menjadikannya sebagai satu dalil bukti menetapkan, menegaskan kenabian Nabi SAW, bahawa kisah tersebut merupakan informasi tentang perkara gaib, sedangkan perkara gaib ini hanya diketahui oleh Allah SWT. Yang terdapat dalam kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan sebelum Islam itu, ia tidak lengkap dan bahkan pembinaan terlaku pada fakta-faktanya sehingga tidak tahu yang mana satu yang betul. Maka ini menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan pembuktian daripada turunnya daripada Allah SWT. Kata Imam Al-Khazin dalam tafsirnya bahawa ini merupakan dalil qati' ala sihhati nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana ummiyan lam yaqra' al-kutub wa lam yalqa al-ulama wa lam yusafi ila ghairi baladihi alladhi nasha'a fihi wa ma'a dhalik ata bi hadhihi al-qissati at-tawilati ala ahsani tarkibin wa afsahi ibaratin. Jadi bila Nabi SAW telah pun membawakan kisah ini, ia merupakan bukti yang paling kukuh kerana Nabi, semua orang maklum Nabi merupakan seorang yang ummi, maknanya tidak boleh baca dan tidak boleh menulis. Baginda tidak duduk di sisi orang yang bijak pandai, ulama pada zaman itu, tak ada seorang menggurunya, dan baginda pun tidak pergi musafir ke tempat-tempat yang jauh seperti di kota Konstantinopel yang terkemuka sebagai kota ilmu bagi orang Kristian pada masa itu, ataupun pergi ke Yaman atau pergi ke Afrika untuk belajar daripada rahib padri yang terdapat di sana. Walaupun demikian, datangnya Nabi dengan kisah yang panjang ini, ketersusunannya, synchronization yang berlaku pada kisah ini dapat kita perhatikan begitu detail. Walaupun tidak disebut secara yang kita pelajari adanya mahazif, ada matuyat, tapi perhubungan di antara satu episod kepada yang lain itu begitu teliti dikemukakan. Maka dapat diketahui bahawa anna ityanahu sallallahu biha biwahyin min Allah Ta'ala. Bukti yang paling kukuh dan solid bahawa kedatangan penceritaan yang begitu lengkap tersusun seperti ini, ia bukan rekaan Nabi yang ummi itu, ia tentulah pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam ayat selanjutnya Allah mengecam, mencerca sikap kaum musyrikin terhadap keimanan mereka itu, padahal Allah telah menurunkan begitu banyak bukti tanda kewujudan Allah SWT yang Maha Pencipta keesaannya, tetapi orang musyrikin tetap tidak mahu merhatikannya. Mereka tetap menolaknya. Apa yang telah disebutkan berupa kisah Nabi Yusuf, mulai daripada mimpi yang baginda alami, dilemparkan ke dalam perigi sampai akhirnya benar-benar menjadi raja di Mesir, sikap saudara-saudara terhadap dirinya, keadaan ayah mereka, ini semua cerita gaib yang tak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah SWT menyampaikannya kepada Nabi SAW. Jadi khitab ataupun suruhan ayat ini tujukan kepada Nabi berupa wahyu daripada Allah untuk meneguhkan hati baginda, menguatkan kesabaran baginda atas gangguan yang telah pun dilancarkan oleh kaumnya, sikap mereka paling berdakwah Nabi SAW. Jadi maksud dan tujuannya adalah memberitahu perkara gaib sehingga perkara itu menjadi mukjizat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pelajari kitab-kitab, tak pernah berguru dengan siapa pun. Baginda tak pergi pun musafir ke tempat yang jauh. Kerana itu berita dan informasi yang baginda sampaikan itu tentang dalam kisah yang panjang lebar ini tanpa ada pengubahan, ia merupakan satu ketetapan daripada Allah SWT, satu cerita yang benar-benar terjadi. Wa ma kunta ladaihim, ini merupakan satu kalimah dalil dari perkara yang gaib. Wa ma kunta ladaihim, kamu Muhammad SAW tidak berada bersama dengan mereka pada masa itu ketika mereka menolak Yusuf jatuh ke dalam perigi, ketika Yusuf AS telah pun digoda oleh wanita bernama Zulaikha itu, ketika baginda berjaya menyelesaikan rumus, iaitu perkara-perkara yang hadir dalam mimpi si raja sehingga dapat menyelesaikan keadaan negara daripada terpalit ataupun terbeban dengan masalah ekonomi. Jadi kami beritahu kepadamu wahai Muhammad SAW sebagai satu wahyu, sebagai satu kedudukan mukjizat yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad SAW. Jadi sekalipun telah ada informasi berupa mukjizat yang dalam
dalam terkandung pelajaran dan juga nasihat, namun manusia kebanyakannya tidak mahu beriman, tetap kekal menolak apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Dalam tafsir Kasyaf menggambarkan bahawa apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat sini, bahawa mereka tetap menolak perkara-perkara yang dikemukakan itu walaupun jelas. Siapakah mereka itu? Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ini samalah dengan ayat pada surah Hud pada ayat yang ke-17, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan di sini berdegil untuk kekal dalam keingkaran itu adalah ahlu Mekah, penduduk Makkah yang kekal konsisten dalam kekafiran mereka dan penolakan mereka terhadap Islam. Setengah mengatakan itu merupakan golongan Yahudi dan juga Nasara yang tahu kebenaran tapi tidak mahu mengikutinya. Sebagian mengatakan itu merupakan al-kafarah, siapa saja dia kan orang kafir yang ada di muka bumi, bahawa pintu hatinya menolak kebenaran walaupun dia mengetahui itu merupakan satu fitrah yang Allah jadikan dia di sisi manusia, bahawa rasa kewajipan, kebertanggungjawaban untuk bertakwa ataupun untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada zat yang maha agung itu. Jadi dalam tafsir Ad-Durr Mansur mengatakan, begitu juga dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan bahawa sebenarnya yang dimaksudkan di sini juga adalah sebahagian daripada orang-orang Arab, yang mana golongan Arab ni kalau mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Wahai Tuhan, kami mendengar panggilanmu, tiada syirik bagimu kecuali dah syirik yang engkau jadikan untukmu, engkau milikinya, dia tidak milikimu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dalam tafsir Ibn Jarir Tabari mengemukakan bahawa orang Arab dahulu kala sebelum Islam, mereka mengucapkan talbiyah yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim AS ketika membawa manusia kepada kefarduan haji. Mereka mengucapkan talbiyah, tapi talbiyah yang telah disewingkan. Labbaik Allahumma labbaik, maknanya apa tuan-tuan? Wahai Tuhan, kami menyahut panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, tiada syirik bagimu, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak, kecuali syirik yang kau jadikan untuk dirimu wahai Tuhan, iaitu engkau milikinya tapi dia tidak menguasaimu. Jadi iman golongan kafarah ini, golongan musyrikun ini, Nasara dan juga Yahud, mereka beriman kepada Allah SWT, tapi sampai keimanan itu ada satu yang disyirikkan. Sebab itu dalam hadis yang telah kita bawakan di awal dahulu, antara dosa yang paling besar, anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqak, dosa yang paling besar sekali dalam kehidupan seorang menjadikan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa antuzani bi halilati jarika, kamu berzina dengan seorang perempuan, perempuan itu mempunyai perhubungan dengan kamu, mungkin perhubungan kekeluargaan, mungkin perhubungan dengan sebab persemandaan, perkahwinan, mungkin perhubungan dengan sebab kejiranan, mungkin perhubungan dengan sebab sepejabat. Itu merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT mengikut tingkatannya. Dan yang ketiga iaitu membunuh anak dalam keadaan kamu takut, kamu tidak mampu untuk membesarkannya, sedangkan yang rezeki kepadanya adalah Allah SWT. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lebih lanjut bentuk-bentuk syirik yang dikemukakan dalam ayat ini, yang telah pun menguasai sebagian besar daripada manusia di bumi, menjadikan mereka menolak keimanan pada Allah SWT. Padahal begitu banyak nikmat, bukti, berbagai bentuk petunjuk yang telah dikirim kepada mereka untuk mereka mengimaninya. Itu sebab disebut dalam ayat ini, wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Mereka beriman, tapi dalam iman itu mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah perkara ini akan dihuraikan dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.